Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Dan tak lama lagi kita dah nak sambut raya. Puasa pun dah nak habis. Sekarang ni lebih kurang 10 hari, kurang 10 hari lah kita dah nak sambut raya. Kejap aja masa berjalan. Dan Alhamdulillah berkat daripada doa semua, akhirnya Abang dah bebas daripada COVID. Dah okey dah. Dah suara Abang dah okey, dah kembali kepada asal. Cumanya Abang tak boleh nak cakap laju-laju sebabnya bila dah lama sangat tak bercerita, lidah tu jadi macam keras. Jadi Abang kena bercakap slow. Hari ni Abang nak sampaikan 3 cerita. Dan ketiga-tiga cerita ni lain daripada yang lain. Dan cerita nombor 2 ada kena-mengena dengan peristiwa yang tengah hangat sekarang. Bukan ada kena-mengena, lebih-lebih kurang lah dengan peristiwa yang tengah hangat sekarang. Iaitu berkenaan dengan penderaan. Itu je lah yang Abang nak beritahu. Tapi ketiga-tiga cerita kali ni memang sesuatu yang Abang belum pernah dengar lagi. Jadi jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni berlaku pada tahun 1993 dekat Kuala Lumpur. Memang dah lama dah cerita ni. Berlaku pada seorang, sekarang ni kalau Abang panggil dia makcik lah. Sebabnya dulu, waktu 1993 ni, watak ni berumur 18 tahun. Barulah habis XPM. Abang tersasul sikit. Baru habis SPM, dapat peluang kerja sebagai kerani dekat satu syarikat besar dekat Kuala Lumpur. Dan watak kali ni Abang nak gunakan adalah Zulisma. Cuma Abang pendekkan menjadi Zuli. Zulisma. Jadi Zuli ni pada tahun 1993 baru lepas SBM. Jadi tak nak duduk-duduk goyang kaki, terus je lah cari-cari kerja. Punyalah cari kerja pada waktu tu boleh dikatakan senang dapat kerja mengikut cerita Zulisma tadi. Jadi senang sangat dapat kerja. Jadi banyaklah tawaran kerja yang dia dapat disebabkan dia seorang perempuan dan masih lagi muda remaja. Pada waktu tu dia pilih menjadi seorang kerani dekat satu syarikat besar dekat Kuala Lumpur. Jadi waktu interview tu tak ada masalah, okey, dia boleh terus mulakan kerja keesokan harinya. Tapi dia rasa macam ada berat hati sebabnya si Zuli ni dia ada keturunan yang baik lah. Boleh kata atuk nenek dia, bapak dia orang alim-alim. Jadi sebelum pergi ke tempat kerja baru, Zuli selalunya akan buat sembahyang istikharah. Itu menjadi kebiasaan yang dia amalkan, yang dia diajar daripada kecil. Benda yang bagus kan, kita sebagai umat Islam. Abang pun jangan buat. Abang buat waktu nak tahu girlfriend mana yang okey. Itu je. Okey. Okey, sorry. Jadi bila dia buat sembahyang istikharah tu, memanglah dia rasa macam ada perasaan yang tak sedap lah tentang tempat kerja baru tu. Tapi nak dijadikan cerita, dia terus juga kerja sebab kerja sebagai seorang kerani boleh dikatakan dia memang bercita-cita, teringinlah hati tu nak jadi kerani. Sebab selalu tengok dekat drama-drama, dia kata waktu tu kalau jadi kerani kan pakaiannya cantik, kurang-kurang dapat kawan-kawan lingkup kawan-kawan yang bagus. Lepas tu dapat berkenalan dengan bos-bos, bos-bos bujang. Ceritalah. Itu cerita-cerita zaman dulu lah kan. Jadi bila dia masuk kerja tu, dia kenal lah dengan beberapa orang. Dan antara orang yang beria-ria nak berkenalan dengan dia adalah kakak ketua sekretari, nama dia Kak Roza. Lepas tu ada seorang abang macam pembantu namanya Abang Azmi. Jadi Kak Roza dengan Abang Azmi ni memang beria-ria sangat nak melayan si Zuli ni. Dia kata Zuli orang baru. Dan Zuli pada waktu tu ditempatkan bersebelahan dengan seorang budak yang baru masuk sebulan. Okey. Jadi hari pertama tu Zuli dah siap-siap bawa bekal makanan. Jadi bila semua orang sampai waktu rehat, semua orang pergi keluar makan. Tinggal dekat office tu Zuli dan juga budak baru tu. Bila diorang dua-duanya budak baru dan masa tu belum ada gaji lagi, jadi memang tak boleh lah nak pergi makan kat luar kan, belum ada gaji yang boleh buatkan diorang makan dekat luar. Apa boleh abang cakap. Jadi dia berdua ni pergilah dekat pantry makan, buka bekal makan sama-sama. Waktu mulakan makanan tu, budak baru tu cakap, Zuli, sik baik kau masuk. Aku sebenarnya
bersyukur bila kau masuk, ada juga kawan. Lepas tu Zuli tanyalah kenapa pula, apa yang bersyukurnya. Dia kata kita sama-sama baru je lah, kau punya cara cakap tu macam pelik je. Waktu tu baru budak baru tu nak buka mulut, tiba-tiba ada orang main pintu. Waktu tu diorang berdua ni pelik, Zuli pelik, yang budak baru ni dah tak pelik tau. Dia dah diam aja bila dengar bunyi pintu, dia kata. Jatuh Zuli tanya, ada orang ke dalam ofis? Setahu dia, kebanyakan daripada budak-budak yang dalam ofis ni semua pergi turun makan, pergi kedai makan, makan kat luar. Tak ada yang duduk dekat ofis. Yang ada dekat ofis adalah beberapa orang, tapi bukan di bahagian departmen dia orang, di departmen lain. Dekat departmen dia orang ni ada dua je, dia dengan budak baru tu, budak yang baru masuk sebulan tu. Waktu tu budak tu terus cerita, kalau kau nak tahu, sejak aku masuk dekat pejabat ini, memang macam-macam gangguan, dia kata. Jadi bila kau masuk, sebab itu aku bersyukur. Aku bersyukur sangat-sangat. Jadi aku ni nak makan kat luar tak ada duit, terpaksa bawa bekalan. Tapi setiap kali aku makan bekalan dekat pantry ni, macam-macam bunyi aku dengar, dia kata. Terutama bunyi pintu, bunyi ada orang berjalan, bunyi kucing, bunyi anjing dekat dalam ofis, dia kata. Aku pun pelik. Lepas tu Zuli pun macam tak dapat tangkap lagi tau, sebenarnya apa benda yang berlaku. Dia kata, senang ceritalah Zuli, aku nak beritahu kat kau, ofis ni berhantu, titik, dia kata. Oh, maklumlah bola lepas SPM dan nak dapat tangkap tu susah sangat. Susah nak dapat tangkap. Bila dah cakap hantu, barulah faham. Okey, faham. Jadi diorang ni berpakat-pakat lah, mulai hari ni sampailah diorang dapat gaji, diorang mesti makan sama-sama. Maksudnya bawa bekalan, makan dekat pantry. Tapi syukur Alhamdulillah dekat pantry tu ada pintu tu boleh ditutup. Jadi walaupun diorang dengar dekat luar office tu bunyi anjing, bunyi kucing, bunyi budak berlari-lari, budak terkekek-kekek, sama ada kucing, anjing ataupun bunyi budak, diorang buat bodoh je, dia kata. Memang teruskan jalan makan. Bila tepat pukul 2, barulah orang budak-budak ofis lain balik, barulah gangguan-gangguan tu tak ada. Dia kata sejak daripada tu memang Zuli beritahu macam-macam gangguan dia orang dapat. Ada sekali tu gangguan yang agak teruk jugalah bila dia orang kena stay back dekat company tu, sebab ada audit lah, lebih kurang macam tu. Dan waktu stay back tu, waktu lebih kurang pukul 8 ke pukul 9 malam. Tengah-tengah dia orang buat kerja untuk persediaan ada audit nanti, benda tu main lampu. Kan kejap buka lampu, kan kejap tutup lampu, kan kejap buka lampu balik, kan kejap tutup pintu, kan kejap. Baik, kata Zuli, pada waktu tu dekat dalam kawasan ofis tu ramai, bukan ada seorang, termasuk ada Kak Roza dengan Abang Azmi. Tapi yang peliknya, Abang Azmi dengan Kak Roza ni macam buat tak dengar dengan tak dengar je. Setiap kali benda tu lampu tertutup, yang terkejut sama ada Zuli ataupun budak baru tu. Yang cerita kat abang ni Zuli lah. Sekarang ni abang panggil makcik Zuli lah. Zuli ni bukan nama sebenar, nama orang yang minta abang gunakan. Nama Zuli ni kalau tak silap nama isteri dia ke nama mak dia. Jadi nama dia sebenarnya Hashimah. Abang beritahu je lah, nama sebenar Hashimah, tapi abang tukar nama Zuli. Makcik Hashimah cerita kat abang. Jadi kata Zuli ni macam-macam gangguan. Waktu OT tu yang terbuka tertutup lampu. Lepas tu ada sekali tu bila waktu dah dekat-dekat dengan audit tu, kalau tak silap abang, diorang terpaksa keluar masuk dekat dalam bilik fail. Dekat dalam office tu dia ada satu bilik fail tau. Bilik fail tu memang kat situ selalu dengan budak-budak tergelak-gelak, macam bergelak ketawa, meriah-meriah. Dekat dalam bilik tu memang dengar suara budak. Boleh katakan orang yang duduk dekat office tu mesti pernah dengar. Tapi semua orang tahu dekat dalam office tu tak ada orang yang bawa anak. Memang semua tinggalkan anak dekat rumah. Okey. Jadi nak jadi cerita Zuli ni, dia kata pada satu hari ni dia kena ambil fail yang ada dekat dalam bilik fail. Fail tu pula fail yang agak besar dengan berat, dan dia perlu ambil itu arahan daripada bos dia. Jadi waktu dia gigih jugalah, dia kata nak masuk dekat dalam bilik itu, sebab dia tahu bilik tu memang berhantu. Bila tanya dengan kerani-kerani lain, memang semua orang tahu bilik tu berhantu. Tapi setiap kali dia tanya dengan Kak Roza kata mana ada kata.
panas juga. Dia kata, apa hal Kak Roza tak dengar? Mungkin Kak Roza tak dengar atau sengaja tak nak dengar, tak nak buat tak tahu. Dia kata, okeylah, dia masuklah dekat dalam bilik fail tu. Bila masuk dekat dalam bilik fail tu, pintu tu dia sendal dengan tong sampah. Abang nak cakap dustbin dia sendal dengan tong sampah nak elakkan daripada pintu tu tertutup. Jadi dia dalam bilik tu ada tak berapa nak tegang sangat dan ada banyak rak-rak yang penuh dengan fail-fail. Tengah-tengah dia cari fail, tiba-tiba dekat belakang dia dengar budak gelak. Kalaulah abang dekat belakang abang dengar budak gelak waktu abang cari fail macam tu, abang terus keluar minta orang lain temankan. Tapi dia kata waktu tu baru belum lagi sebulan dia kerja, nak minta tolong pun tak kenal sangat ramai orang. Jadi dia buat-buat bodoh, buat-buat berani je lah, buat-buat keras-keras dia macam tu. Dia tetap juga cari fail. Dan tapi bila dah 2-3 kali budak gelak meremang tu, memang tak boleh nak cakap. Dia kata memang seram gila lah. Ditambah pula tengah-tengah mencari-cari fail tu, tiba-tiba pintu tertutup, kedegong macam tu. Dia kata waktu tu memang tak tunggu lama lah, terus melompat dia keluar. Waktu tu dia kata macam nak nangis, dia punya takut itu macam nak nangis. Dia tak nampak budak, dia kata tapi dengar suara budak gelak. Ya abang, kalau tak nampak tapi dengar lagi takut daripada nampak. Tapi dua-dua pun memang hura lah abang rasa. Jadi bila keluar tu dia terpaksa minta teman daripada orang lain, mintalah tolong orang lain temankan, tak ada orang nak temankan. Akhirnya korang tahu yang temankan siapa? Yang temankan Abang Azmi. Waktu tu Abang Azmi gelak-gelakkan dia. Abang Azmi baca-baca dekat dalam, buat macam baca-baca lah, begitu gitu. Tu tabur-tabur macam tabur air macam tu. Dia kata, jangan risau Zuli, abang dah baca-bacakan. Dia kata tak ada apa pun dalam ni. Dia kata okey. Lepas tu baiklah Abang Azmi dia teman. Tapi melalui perangai Abang Azmi ni, Zuli cerita dia macam orang yang pelik tau. Dia kata dia macam orang yang mengamalkan sesuatu benda yang kurafat, benda yang salah dari agama Islam. Tak apalah, dia kata asalkan dia teman. Jadi lepas dah habis tu petang tu, Abang Azmi tanyalah dengan Zuli. Dia kata Zuli memang selalu kedengar benda-benda yang ada dekat dalam office ni pelik-pelik ni, kata. Dia kata memang bang, ceritalah dengar ada budak lah, bukan dia je, kawan dia yang kerja yang duduk sebelah meja dia pun dengar macam-macam. Lepas tu Abang Azmi tu terus panggil Kak Roza. Bila Kak Roza dah datang, lepas tu dia kata kau nak tahu Zuli, dia kata dulu Kak Roza ni pun macam tu juga. Dulu masa mula-mula Kak Roza ni masuk kerja, abang boleh nampak ada benda yang mengikut kat dia. Sama macam Zuli. Masa Zuli mula-mula nampak, abang nampak bayang-bayang hitam, awan hitam duduk mengikut-ngikut si Zuli. Waktu tu Zuli cakap, mana mungkin aku ada benda yang ikut, sebabnya keturunan aku keturunan bagus-bagus, orang yang faham agama, takkan ada bela-bela kot. Tapi dia simpan dalam hati lah, dia kata. Lepas tu Kak Roza pun cakap, dia kata sejak dulu-dulu, dia kata waktu dia mula-mula masuk office ni, dia kata dia macam-macam dia dengar. Hantu lah, orang budak tergelak lah, anjing lah dalam office lah, kucing lah dalam office. Tapi tak ada anjing, tak ada kucing. Tapi lepas berubat dengan Abang Azmi ni terus baik. Dia tunjuk, rupanya Kak Roza dah dapat tangkal warna hitam dengan Abang Azmi. Abang Azmi rupanya dalam diam-diam dekat dalam office dia, semua tahu Abang Azmi ni berumur besar. Dia yang bagi tangkal pada Kak Roza. Okeylah, kata atau Abang Azmi cakap macam ni, kalaulah Zuli nak abang ubatkan, boleh datang rumah abang, jangan risau. Dia kata abang ada isteri, kita berubat depan isteri abang. Tapi setiap kali perubatan adalah dia punya syarat-syarat dia, adalah dia punya wang pengerasnya. Kalau nak ubat lama, jangka panjangnya, nak elok jangka panjang, banyaklah dia punya bayaran. Kalau nak elok jangka panjang, masa pendek je, maksudnya sebulan dua elok, bulan ketiga kena balik, tu bayarannya sikit lah. Makin pelik lah Zuli. Dia kata keluarga dia memang keluarga beragama, dan dia memang tahu benda-benda ni macam bukan sebahagian daripada agama Islam.
Dan dia pun balik, dia beritahu dengan bapak dia. Mula-mula dia tanyalah dengan bapak dia ni ada saka ke? Tergelak-gelak bapak dia, kata mana ada saka, keluarga kita ni keluarga yang tahu agama, tak ada saka, tak ada pendamping bimbing pun, tak adalah, dia kata. Tapi disebabkan Zuli rasa macam tak sedap hati, dia minta jugalah bapak dia, bawakanlah pergi berubat. Dia rasa macam tak kenalah, sebabnya setiap kali dia datang office tu macam-macam dia dengar, dia dengan kawan dia dengar, jadi dia takutlah minta pendinding lah apalah. Jadi bapak dia pun dah anak minta kan, yang minta tu pula anak bongsu, bawalah juga, ngikutkanlah juga apa yang anak minta, bawalah pergi jumpa imam kampung tu. Jadi bila buat jumpa imam tu pun dah tawar-tawarkan, dah baca-baca ayat Quran, dah bagi minum air semua. Rupanya imam tu bagi tahu sebenarnya yang Zuli dapat gangguan tu adalah bukan daripada saka yang dikatakan oleh Abang Azmi. Kan Abang Azmi cakap Zuli ni memang ada saka yang mengikut, kata imam tu tak ada. Itu adalah benda yang ada dekat office tu. Okay. Jadi berkemungkinan besar sebenarnya melalui apa yang Pak Imam tu dengar cerita daripada Zuli, berkemungkinan besar sebenarnya apa yang ada dekat office tu bukanlah berasal daripada office tu, tapi hantu-hantu yang mengikut Abang Azmi. Macam-macam lah karakter yang Zuli cerita tentang Abang Azmi. Abang Azmi ni suka pakai, dia ada rantai macam tangkal, lepas tu dekat tangannya ada tangkal. Jadi yang si imam ni agak, dia kata dia tak nak fitnah, dia tak nak tuduh, mungkin benda-benda tu bukan datang daripada office, tapi benda-benda pendamping kepada Abang Azmi. Memang ada sesetengah bomoh katanya yang suka letakkan hantu ataupun jin ataupun dia punya belaan dekat kawasan tu, ataupun letakkan belaan dia pada seseorang, lepas tu dia tawarkan nak mengubat orang tu, lepas tu orang tu akan datang pada dia, bayar sejumlah wang dan dia pun dapat duit. Lepas tu orang tu baiklah, dia tariklah benda tu daripada orang tu balik, ataupun dia tariklah benda tu daripada office tu. Jadi berkemungkinan besar itu juga yang terjadi pada Zuli, iaitu waktu Zuli masuk, si abang tu dah letakkan benda-benda dekat dia, lepas tu konon-konon tawarkanlah perubatan. Jadi Zuli ni dia kata waktu tu dia muda, dia rasa dia nak tanya dengan Abang Azmi, tapi syukur Alhamdulillah Abang Azmi berterus terang. Dia kata jangan beritahu kat orang lain. Dia kata ini dah cara abang cari makan. Kerja sebagai mak dispatch dekat office ni mana cukup duit, dia cerita dekat Zuli ni. Jadi tapi kau janganlah cerita ini cara abang cari makan. Abang bukan amalkan ilmu yang berat-berat, tak ada. Dia kata abang amalkan ilmu yang okey. Sebabnya macam mana masa abang dengar tu abang pun pelik, macam mana Abang Azmi boleh nak mengaku dekat Zuli. Sebenarnya waktu Zuli berdepan dengan Abang Azmi, Zuli baca Bismillah 7. Nanti cari dekat dalam Google ayat Bismillah 7 disembuhkan ke Abang Azmi. Waktu tu juga Abang Azmi terus berterus terang dekat dia. Itu adalah amalan yang Zuli cerita diamalkan daripada muda sampai sekarang, Bismillah 7. Jadi dan Bismillah 7 ni sebenarnya perkataan Bismillah je lah, cuma dibaca dengan penuh keyakinan. Jadi Abang Azmi terus berterus terang. Sejak daripada tu memang Zuli tak rapat-rapat lagi dengan Abang Azmi dan juga Kak Roza, sebab dia orang ni memang suka setiap kali ada orang baru masuk, dia approach, ambil tangkal, bayar sejumlah wang buat macam tu. Tapi dengan Zuli tak makan. Akhirnya Zuli bertahan bekerja dekat situ selama 1 tahun je, lepas tu Zuli berhenti. Sebab Zuli kata semakin hari semakin ramai orang yang dah termakan hasutan dengan Abang Azmi dan juga Kak Roza. Jadi nak beritahu dia takut Abang Azmi dengan Kak Roza marah dia. Jadi lebih baik dia berhentilah daripada company tu. Dan sejak daripada tu dia tak tahu lagi cerita tentang Abang Azmi dengan Kak Roza, sampailah Makcik Hashimah, iaitu watak kepada cerita Zuli ni pun dah boleh kata dia jadi nenek lah sekarang. Cerita yang kedua ni adalah berkaitan dengan nursery. Tapi kalau abang sebut nursery, mesti semua orang tahu nursery kanak-kanak. Kalau ada yang tahu, diam-diam je lah, lebih kurang. Tapi tak ada kaitan pun dengan kisah tu. Cuma nama nursery tu tersama. Kisah ni berlaku pada tahun 2008. Diceritakan kepada abang oleh seorang makcik. Abang gunakan nama samaran, iaitu Sulat. Makcik Sulat. Abang cakap nama Makcik Sulat lah. Macam ni, Makcik Sulat cerita sejak daripada muda dia kahwin sampailah suami dia meninggal,
dia tak ada anak. Dia kata puaslah dia berubat kat mana-mana, tak ada anak. Sampaikan dia dah redha, dia tak ada anak. Jadi sepanjang perkahwinan tu memang dia berdua lah. Sulat dengan suami dia berdua je lah. Menemani hidup satu sama lain. Tak ada anak kan. Ada juga abang tanya kenapa tak ambil anak angkat. Dia kata susah. Proses susah. Yang kedua, mahram susah juga. Jadi dia kata disebabkan itu, dia tak naklah ambil anak angkat. Tak apalah dia hidup dengan suami dia. Jadi benda menjadi semakin sedih bila suami dia meninggal. Dan bila suami dia meninggal tahun 2007 tu, dia rasa macam sunyi sangat. Dan dia pun dah tak ada semangat nak kerja dekat pejabat. Dia kerja kerajaan waktu tu. Dia tak kata macam tak ada semangat nak kerja lagi dah. Jadi dia ambil keputusan untuk pencen awal. Dia bila dah pencen awal, dah tak tahu apa-apa nak buat kat rumah, dia ada satu niat tau. Walaupun dia kata dia tak pernah ada anak, tapi dia teringin nak jadi ibu. Jadi dia tetapkan pendirian, dia nak jadi pengasuh kanak-kanak. Tapi pengasuh kanak-kanak bukanlah yang nursery besar-besar. Dia buat secara persendirian je lah, kecil-kecil. Jadi dia contact lah, dia beritahulah, iklan-iklankan di sekitar saudara mara, kawan-kawan. Adalah juga orang-orang hantar anak dekat dia. Ada 2 orang budak orang dihantar pada dia. Satu bayi, tak adalah bayi tapi kurang daripada setahun. Yang satu lagi budak umur 2 tahun. Jadi dua-dua ni ibu bapaknya lain-lain. Jadi Sulat jagalah 2 beranak ni macam anak sendiri. Dia kata waktu tu dia belajar macam mana nak menjadi ibu yang sabar, macam mana untuk mendidik anak yang kecil. Dan 2-2 budak ni adalah budak lelaki. Dia rasa macam seronok sangat jadi ibu, diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk menjadi ibu. Yelah, abang pun tak ada anak kan. Sedihnya anak buah ramai. Tapi abang anak buah ramai lah, meriah lah hidup abang. Okay. Jadi abang boleh faham perasaan dia tak? Abang boleh faham perasaan dia. Orang tak ada anak lagi kan. Uish, boleh faham. Tapi abang ada ramai anak buah, okey lah. Jadi dia kata dia jagalah budak tu. Dia jaga budak tu dari sehari ke sehari. Makinlah dia dapat merasai hidup bahagianya seperti ada anak sendiri. Walaupun malam, petang budak-budak tu balik, dia kata dia okey, tak ada masalah. Tapi pada tahun 2008 berlaku satu peristiwa yang menjadi kenangan sampai sekarang, buatkan dia rasa sangat berhati-hati sewaktu dia nak ambil budak-budak untuk diasuh. Pada satu hari, ada sepasang suami isteri datang telefon dia tanya boleh tak jagakan baby. Bukan baby, jagakan budak umur 4 tahun. Lepas tu Sulat beritahulah dia tak ada masalah, tak ada. Oh, lagi suka dia kata sebab dua-dua baby budak yang dijaga sebelum ni dua-dua lelaki, tiba-tiba yang nak hantar kali ni adalah perempuan. Nama budak perempuan tu Nana, bukan nama sebenar. Abang tak nak takut terbongkar. Ni adalah rahsia keluarga lah juga lebih kurang. Sebabnya Nana tu, kalau tak silap abang sekarang ni, waktu 2008 dia umur 4 tahun. Kalau sekarang ni 2008, 2018 dah 14 tahun. Dia dah 14 tahun. 14, 18, 19, 20, 1, 2. Dia dah 18 tahun lebih kurang. 17 tahun. Nana tu dah boleh guna 17 tahun sekarang ni. Saya tahu abang tak nak guna nama sebenar. Okay. Jadi waktu tu Nana tu umur 4 tahun. Bila Sulat beritahu, boleh je jaga anak, dia tak ada masalah. Mak bapak tu terus besoknya hari Khamis terus hantar anak dia ke rumah Sulat. Jadi Sulat terimalah budak perempuan tu dengan hati yang terbuka. Tapi yang peliknya, mak bapak dia ni macam terdesak tau. Dia kata macam tergesa-gesa hantarnya, terdesak. Jadi dia kata macam okey tak apalah, hantar je lah, okey. Jadi dia pun peluk-peluk lah si Nana ni. Tapi Nana ni muka dia macam blur tau. Macam blur, macam tak ada perasaan, macam tak ada perasaan dia kata. Memang muka dia tak ada perasaan. Tak apalah, dia pun bawa masuk Nana, masuk ke dalam rumah. Bila masuk ke dalam rumah, mak bapak tu pun pergilah. Dia tanyalah siapa nama Nana. Dia kata budaknya baik, cuma budaknya muka tak ada perasaan. Agaknya dia tak adalah tersenyum ke, tak ada. Macam tu lah agaknya. Abang pun agak je lah. Sebab dia kata muka yang tak ada perasaan. Sebab abang ni selalu jumpa orang yang sangat berperasaan. Lagi-lagi kalau orang bercinta kan, macam-macam perasaannya keluar. Okey, lepas tu okeylah, seharian tu tak ada apa-apa berlaku sampailah petang. Petang baliklah. Jadi sebelum balik tu Sulat cubalah
berborak-borak dengan Nana, sebab Nana ni umur 4 tahun kan, dia dah agak petah juga bercakap lah sepatutnya. Tapi apa yang dia tanya sebiji, jawab sebiji. Lepas tu Nana ni ada perangai pelik tau, dia suka duduk dekat bawah meja makan. Itu yang betul-betul pelik, yang memang betul-betul pelik. Jadi bila mak bapak Nana datang, Sulat tanyalah dengan mak bapak dia, kenapa Nana suka duduk bawah meja. Lepas tu dia kata, mak bapak dia kata memang macam tu, biar je, kalau dia nak buat apa biar je, dia ni budaknya yang senang. Dia kata memang dah banyak kali kita orang hantar kat tempat pengasuh, tapi kebanyakan pengasuh tak nak terima Nana, sebab dia kata Nana ni tak nak bergaul dengan budak-budak lain. Lepas tu ada masalah. Dia kata, oh masalah macam mana, kata Sulat. Tak apalah, dia ada masalah kalau diarah-arahkan. Maksudnya kalau Nana tu nak makan, mungkin pengasuh dulu tak kasih, ini bukan waktu makan waktu lain. Jadi disebabkan tu Nana memberontak. Jadi fahamlah Sulat yang Nana ni dia ada karakter dia sendiri. Okey. Bila hari kedua memang dah tahu Nana bila datang memang dia akan duduk bawah meja. Dia lebih suka duduk bawah meja. Kalau dia duduk dekat luar, maksudnya dekat kawasan sofa ke, dekat kawasan bilik ke, dia perasaan dia macam tak ada perasaan, macam blur je. Tapi kalau dia duduk bawah meja, tergelak-gelak dia. Macam dia bercakap dengan orang lain bawah meja tu. Tapi Sulat perhatikan juga, tak ada pula dia cakap dengan orang. Tak nampak pula, jangan-jangan budak ni membela kot, ada yang mengikut. Itu gerak hati Sulat. Tapi Sulat tak jangka gerak hati dia tu memang betul-betul. Nanti abang ceritakan. Okey, lepas tu hari kedua tak ada masalah. Dia jadi hari yang kedua, waktu tu tengah hari, Sulat tengah solat. Bila Sulat tengah solat, dia solat tak adalah jauh sangat daripada budak-budak yang berdua tu, yang awal-awal lelaki dua orang tu kan. Dia solat tak jauh sangat, dan budak dua tu tidur. Dia dah tidurkan siap-siap, dah bagi susu semua. Jadi dia suruh budak tu tidur, dia solat lah. Tapi waktu dia solat tu, si Nana masih ada lagi bawah meja, tengah main pondok-pondok, main goreng-goreng nasi goreng macam tu. Dia biarkan je lah. Tapi waktu dia semayang, tiba-tiba budak yang dua orang tengah tidur tu menjerit-jerit, menangis-nangis, sampaikan dia terpaksa cepatkan solat dia terus pergi ke arah budak, bukanlah pergi, maksudnya terus paling ke arah budak-budak tu. Dia nampak Nana berdiri depan budak tu, dan dua budak tu menangis-nangis macam nak gila. Waktu tu mula-mula Sulat ingat Nana ni pukul budak tu. Jadi Sulat tanya, Nana pukul baby ke, pukul apa ni ke, budak ke? Nana kata tak, dia tak buat, dia kata. Terus dia lari masuk bawah meja. Bila masuk bawah meja, terpaksalah si Sulat ni pujuk si budak dua orang ni supaya berhenti menangis. Waktu tu dia dah rasa lain dah, memang lain macam budak ni, ada yang tak kena. Jadi bila petang tu mak bapak Nana datang, jadi Sulat pun ceritalah pada mak bapak dia. Tu mak bapak dia cakap apa? Itulah antara masalahnya pada pengasuh-pengasuh yang dulu. Setiap kali Nana pergi dekat dengan budak-budak mesti menangis. Jadi mak bapak kepada Nana minta maaf, sangat-sangat mohon janganlah batalkan penjagaan anak dia. Janganlah tak nak ambil anak dia lagi, dah puas dia cari semuanya, tak nak. Jadi bila dengar macam tu, Sulat pun sedih lah, rasa macam kesian juga kan. Tak apalah, teruskanlah jaga. Jadi dia jagalah budak tu. Dia bagi budak tu balik, dan budak tu akan datang untuk hari yang ketiga. Tapi hari yang ketiga berlaku lagi peristiwa yang bertambah teruk. Malamnya, sebelum masuk hari yang ketiga tu, malam tu Sulat mimpi dia menyusukan anak baby, tapi baby mukanya berkerut-kerut macam menyusukan orang tua. Dia kata dia takut gila pada waktu tu. Dia kata dalam mimpi tu, walaupun benda tu tak bercakap, benda tu menyusu kat dia, benda tu tak bercakap, tapi dia macam ada perasaan benda tu adalah benda yang mengikut Nana. Tapi dia kata macam walaupun benda tu tak cakap, dia boleh agak tau, dia gerak hati dia kan. Allah nak bagi tahu kan. Jadi esok paginya bila sampai je Nana, dia rasa macam dia ada yang tak kena ni budak ni, ada yang tak kena ni. Jadi dia teruslah
banyakkan bila Nana sampai dia pegang, dia peluk Nana, dia bacakan ayatul kursi. Sebab dia kata dia nak tahu benda tu ada tak kena mengena dengan Nana ni. Tapi bila dia peluk Nana, dia bacakan ayatul kursi dekat ubun-ubun kepala Nana. Yalah, peluk kan macam ni kan baca kan. Jadi waktu dia bacakan tu, Nana meronta-ronta. Bila dah meronta-ronta, cepat-cepat Nana lari masuk dekat dalam bawah meja. Jadi sejak daripada tu memang tahulah, berdasarkan kepada mimpi, budak menangis setiap kali Nana dekat, dan berdasarkan ayatul kursi yang Sulat baca, tahulah dia Nana ada benda yang mengikut. Tak apalah, dia kata dia nak buat macam mana kan kalau benda tu nak ikut. Kalau dia beritahu dekat mak bapak, mungkin mak bapak percaya, ada mak bapak yang percaya, ada mak bapak yang tak percaya. Tapi tak apalah, dia teruskan jaga Nana. Okey. Jadi bila dia jaga Nana tu, tengah hari tu hujan tau. Tengah hari tu hujan. Tiba-tiba hujan, abang ingat kat jalan cerita. Okey, macam waktu tengah hari tu hujan. Bila hujan, cepat-cepatlah si Sulat ni bawa budak-budak yang berdua tu tidur. Tapi pada masa yang sama, Sulat ajaklah juga Nana tidur. Tapi Nana kata Nana tak nak tidur, sebab kan dia kata dia nak main dekat bawah meja, dia nak main dengan kawan dia. Jadi Sulat pun peluklah budak berdua yang dia jaga tu, tidurlah budak-budak tu, tidurlah dalam pelukan dia dekat ruang tamu pada waktu tu. Tiba-tiba budak-budak tu menjerit. Waktu tu bila budak-budak dah tidur, Sulat pun tertidur samalah kan. Tengah-tengah sedap dia tertidur, tiba-tiba dengar budak menjerit. Bila dia buka mata, dia tengok Nana ada dekat hujung kaki dia. Dan bila Nana ada kat hujung kaki dia, teruslah Sulat bangun, tengok pada budak-budak tu. Kenapa budak-budak tu nangis? Ada satu benda yang pelik. Dekat kaki dua-dua budak tu ada lebam. Sulat dah kata ini dah lebih ni, cakap macam benda tu dah mula nak isap-isap darah, dah mengganas lah. Jadi nak tak nak petang tu Sulat beritahu juga pada mak kepada Nana ni. Tapi sebelum Sulat sempat beritahu dekat mak pada Nana ni, Sulat dah kena marah dulu dengan mak bapak dua orang yang jaga, yang mak bapak kepada baby dua orang tu. Diingat Sulat yang pukul sebab lebam tu besar. Tapi Sulat beritahu, kalau saya pukul, cuba tekan dekat tempat lebam tu. Kalau lebam tu, kalau budak-budak tu menjerit, maksudnya lebam tu disebabkan oleh pukul. Tapi kalau dia picit dekat tempat lebam tu, budak-budak tak menjerit, tak menangis, maksudnya lebam tu adalah lebam daripada benda lain, benda yang gaib, dia kata. Tapi Sulat tak bocor rahsia yang benda gaib tu mungkin datang daripada Nana, seorang lagi budak yang dia asuh. Jadi bila mak bapak Nana sampai, teruslah Sulat cerita tentang apa tindakan sepanjang jaga Sulat. Dan rupanya mak bapak dia pun tahu yang Sulat ni memang ada benda mengikut, iaitu warisan daripada belah emak Nana. Mak Nana dia kata dia ada moyang-moyang dia ada bela saka lah, apa benda. Tapi diorang ingat bila moyang-moyang diorang tu semua dah meninggal, saka tu hilang macam tu aja. Tak, saka tu terus turun sampai dia mengikut Nana. Jadi Sulat cakap lebih baiklah pergi berubat sebelum benda ni terlambat. Okey. Hari seterusnya, selang beberapa hari, jaga Nana. Waktu tu Sulat dah banyak buat amalan-amalan. Zikir-zikir ditambahkan, semayang-semayang, solat sunat dibuat lebih untuk mohon perlindungan. Dia kata sementara si Nana ni, mak bapak dia nak bawa pergi berubat, dia cuba tolong Nana. Dia macam berkat dia punya semangat seorang ibu lah kan. Jadi dia pun cuba nak jadi cerita. Petang tu, waktu dia tengah tengok Nana main dekat bawah meja, daripada jauh, tiba-tiba dia nampak kelibat orang tua main sama-sama dengan Nana. Waktu tu dia kata walaupun daripada jauh, dia kata nampak daripada bawah meja, walaupun terlindung di balik-balik kerusi, waktu tu dia kata meremang. Abang pun meremang. Seram pula masa. Dia kata meremang bulu roma dia, nampak orang tua macam nenek tua main dengan Nana. Main macam berkawan. Rambutnya
keriting-keriting panjang, dia kata. Orang tua, perempuan tua, dia kata. Bukan lelaki tua, perempuan tua. Jadi dia nampak daripada jauh. Tapi benda tu tak lama, lebih kurang 5 minit, 10 minit. Waktu tu bila dah nampak, memang kita, kalau kita nampak pun kita baca ayat kursi, selawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memang kita baca minta pohon pertolongan daripada Allah. Jadi benda tu nampak lebih kurang 10 minit, tiba-tiba benda tu hilang. Tak lama tu, lepas tu mak bapak Nana pun datang nak jemput. Waktu tu memang tak tangguh-tangguh lagi. Yang memang sulat paksa. Kalau mak bapak dia ni tak nak bawa Nana pergi berubat, jangan hantar dekat dia lagi, dia kata. Kena bawa pergi berubat dengan Nana. Nana ni perlu dibawa berubat. Tapi rupanya apa yang disarankan oleh mak bapak, oleh sulat pada mak bapak dia ni macam ambil mudah lah, macam nantilah kak saya akan berubat lah, saya sibuk lah kak, saya ni pegawai besar kak, banyak kerja ni, banyak mesyuarat, macam tu agaknya. Jadi disebabkan tu, rupanya itu adalah pertemuan terakhir sulat dengan Nana. Dan sejak daripada tu, mak bapak Nana tak hantar Nana lagi kat situ. Dan sulat rasa kecewa. Pernah juga sulat telefon, mintalah hantar Nana balik kan. Sebab dia kesian budak tu, walaupun budak tu ada penunggu. Tapi kalau orang lain jaga yang salah jaga, mau kena tibai budak tu. Yelah, tiba-tiba cakap seorang-seorang ke apa, orang takut juga kan. Tapi itulah, sejak daripada tu sulat tak jumpa lagi dengan Nana. Dia kata sekarang ni Nana dah habis SPM. Harap-harap mak bapak Nana bawa Nana pergi berubat. Buang saka tu, buang apa yang mengikut Nana. Jadi kalaulah Nana dengar apa yang abang cerita, ataupun mak bapak Nana, penonton abang, komenlah dekat bawah. Abang pun nak tahu macam mana dengan kesudahan kisah Nana. Dapat tak Nana baik daripada penyakit tu, daripada gangguan tu. Dan peristiwa ni berlaku pada sulat pada tahun 2008. Abang nak tahu sangat juga, sebab makcik ni pun tak tahu, makcik sulat ni pun tak tahu apa yang berlaku kat Nana. Tapi itulah pengalaman dia. Kali ni walaupun 3 cerita memang betul-betul panjang abang bagi. Ambil. Kurang-kurang kalau korang-korang yang tengah, ambillah penonton-penonton abang, korang pula tak elok cakap korang. Sebabnya penonton abang kadang-kadang ada pakcik, ada makcik, ada kakak, ada abang kan. Jadi abang anggap sebagai kita semualah. Kalau ada yang tengah menonton video abang sambil buat kerja, sambil memandu, kurang-kurang kalau ceritanya panjang, sedap juga kan kalau nak dengar. Jadi cerita ketiga ni adalah berkaitan dengan saka harimau. Yang cerita kat abang adalah seorang budak perempuan. Abang gunakan nama, kata ganti nama Intan. Intan cerita dekat abang, peristiwa ni berlaku dekat Kota Kinabalu, Sabah. Waktu tu Intan kerja, kalau tak silap abang, praktikal dekat Kota Kinabalu, Sabah. Dan dia pada waktu tu adalah hari raya, musim raya. Jadi Intan cerita waktu tu, dia kata keluarga dia ni memang ada warisan keluarga, iaitu harimau betina. Tapi mengikut cerita Intan, harimau betina warisan keluarga dia ni adalah beragama Islam. Dan dia adalah saka yang baik. Abang pun tak tahu dari segi Islam. Minta maaf sangat-sangat kalau abang tersalah guna bahasa. Dia kata saka dia ni adalah saka beragama Islam, harimau betina. Jadi dia kata kisah ni berlaku pada satu hari tak diberitahu tahun. Waktu tu hari raya. Jadi bila raya dia ni, dia buatlah open house. Bila dia buat open house, dia jemputlah ramai kawan-kawan dia datang ke rumah, termasuk kawan lelaki yang dikatakan rapatlah dengan Intan, namanya Farhan. Jadi dijemputlah kawan-kawan lain termasuk Farhan datang rumah. Jadi bila seperti hari yang dijanjikan tu, semua orang pun datanglah, sebab kan open house raya kan. Kita pun nak open house raya lepas ni. Open house raya, memang siapa tak nak datang. Ada sate, ada makanan macam-macam, ada pulut panggang. Kenapa ingat pulut panggang? Allah, bunyi macam apa tu? Yelah, makanan macam-macam lah kan. Jadi semua orang lah seronok datang bila buat open house raya ni. Jadi tunggulah si Intan ni, sebab dia yang paling ditunggu bukanlah kawan-kawan dia. Dia yang paling tunggu Farhan tu. Dia nak tunjuk kalau Farhan tu dekat keluarga dia. Jadi bila tak lama tu, tiba-tiba Farhan pun datang. Naik motor, parking depan rumah. Farhan pun nak masuk. Tiba-tiba Farhan terkebelakang tu. Waktu dia nak masuk dalam rumah tu, dia macam tergamam dan ke belakang. Waktu tu mula-mula Intan rasa macam, dah kenapa pula Muhammad ni?
nampak macam nampak hantu je. Lepas 2-3 minit Intan berfikir, barulah dia teringat, jangan-jangan Farhan nampak warisan keluarga dia, iaitu harimau betina. Okey, dia cuba, Farhan masuklah, dia kata. Tu Farhan kata, aku tak nak masuk. Aku juga, aku nak balik. Jangan balik dulu, dia kata. Dah lah, kau daripada jauh-jauh datanglah, keluarga aku nak kenal kau, jomlah masuk. Dia kata, boleh aku datang, tapi aku tak nak masuk, aku nak duduk depan rumah je. Kalau kau marah lah, jadi gaduh dekat depan waktu tu. Intan suruh masuk, Farhan tak nak. Waktu tu Intan dah tergerak, jangan-jangan Farhan nampak. Tak apalah. Tapi disebabkan Farhan dah datang, dia pun rasa macam tak sedap pula juga. Dia bawa lah makanan, sebahagian daripada makanan tu bawa lah keluar. Dia borak-borak lah dengan Farhan. Waktu tu Farhan walaupun dia berborak dengan Intan, muka dia pucat lesi dia. Memang sikit-sikit dia pandang pintu. Lepas tu Farhan lah, Intan tanya lah dengan Farhan, apa benda yang kau tengok duduk jengah-jengah ni? Tak ada apa. Dia kata, aku saja nak tengok dalam rumah tu ada ramai orang ke tak. Dia kata, dalam rumah tu ramai, penuh orang berborak-borak, bergurau senda. Tapi Farhan tetap tak nak masuk. Okey, jadi bila majlis open house tu dah habis, semua orang lah pun balik. Okey, tak ada masalah lah. Selang 2-3 hari, Intan ajak Farhan keluar. Lepas tu adalah beberapa orang kawan dia lagi, ajaklah keluar ramai-ramai. Dia orang tak nak keluar berdua. Dia orang kata sebab kalau keluar berdua, yelah, bukan muhrim kan, tak sedap pula. Intan kata, sebab Intan ni keluarga ni memang bab-bab macam ni kena yelah, anak gadis kan, tak sedap lah kalau keluar dengan lelaki berdua. Waktu tu Intan muda, dia kata. Jadi dia kata, diorang pun ajaklah beberapa orang kawan lain jumpa dengan Farhan dekat kedai mamak. Abang pun pelik juga, kat Sabah ada kedai mamak ke? Abang tahu abang, Sabah ada kedai mamak ke? Sebab kawan abang pernah cerita Sabah tak ada kedai mamak. Lebih kurang lah, ke kawasan-kawasan Borneo tak ada kedai mamak. Tapi dia kata dia lepak dekat kedai mamak waktu tu dekat Kota Kinabalu. Jadi tengah lepak-lepak tu, teruslah juga Intan tanya dengan Farhan, kenapa Farhan tak nak masuk rumah pada hari kejadian. Farhan cerita, waktu dia sampai kat rumah tu, dia baru masuk pintu pagar, dia nampak ada harimau besarnya hampir mencapai dekat bumbung siling rumah. Harimau tu bila nampak Farhan, dia mengaum. Dia tak tahulah orang lain nampak ke tak, tapi dia kata harimau tu bukan harimau sebarangan. Harimau tu adalah harimau jadian. Farhan kata dia macam tu. Sebabnya, mana mungkin manusia bela harimau? Mesti ada, harimau tu bukan harimau biasa, itu harimau alam sebelah, dia kata. Jadi disebabkan dia rasa takut, dia duduklah dekat depan. Jadi Intan pun, akhirnya mungkinlah dia kata, Intan cakap, dia cerita dekat abang, mungkin sebab Farhan ni boleh nampak, ada kelebihan nampak alam sebelah. Intan pun terus mengaku, dia kata memang itu adalah warisan keluarga dia, dan harimau tu sebenarnya yang menjaga keluarga dia, yang katanya kalau orang tu bukan muhrim ataupun orang tu nak jadi sebahagian daripada keluarga dia, mestilah diuji dengan penampakan harimau tu. Macam tu lah lebih kurang. Jadi sejak daripada tu, Farhan walaupun berkawan dengan Intan, dah tak jadilah dia orang untuk teruskan hubungan menjadi sampai ke jenjang pelamin mengikut cerita Intan. Sebabnya dia kata Farhan nampak harimau tu, sejak daripada tu Farhan takut, dia kata. Jadi selepas tu kawan-kawan Intan yang lain tak ada pun nampak harimau tu. Tak ada pun harimau tu munculkan diri. Tapi Intan kata mungkin sebab Farhan tu ada kelebihan daripada kecil. Tapi bila tanya dengan Farhan kata dia tak ada kelebihan nampak alam sebelah. Tak tahulah kenapa tiba-tiba waktu tu dia nampak harimau depan rumah Intan. Terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang 3 cerita. Cerita pertama dengan kedua melirit panjangnya, sebab yang cerita pertama dengan kedua tu disampaikan kepada abang melalui telefon. Bila dia melalui telefon tu kan, abang boleh terus ingat dalam otak, boleh terus meresap dia punya perasaan keseraman dia tu. Walaupun cerita dia tak apa seram, tapi meremang juga abang. Dan cerita ketiga tu abang dapat melalui email. Jadi tentang macam mana Farhan ketakutan bila nampak harimau yang dibela oleh keluarga Intan. Jadi terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Jadi sebelum abang tamat, jangan lupa 25 hari bulan ni abang nak buat diskaun untuk sambal lara. Jadi siapa-siapa boleh dapatkan dengan harga yang agak murah. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan.